Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Speaker, saya nak berbahas hanya dua perkara bila kita rujuk kepada pindaan ini. Pertama sekali tentang fasal 2 by electronic means. Sebenarnya kalau kita tengok ucapan yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa kerajaan tidak akan menarik kebebasan bersuara di media sosial, tetapi kebebasan itu harus digunakan dengan prinsip bertanggungjawab. Jadi di sini Tuan Speaker, saya ingin membahas, menyatakan bahawa hari ini tak seperti bertahun-bertahun dulu. Saya rasa bila akta ini digubal pada tahun 1948, media sosial ni belum wujud lagi. Dan hari ini kita sendiri tahu cabaran media sosial ni satu cabaran yang memang kita tidak boleh ukur dengan begitu senang seperti cabaran-cabaran lain. Saya nak merujuk pembacaan saya kepada fasal 2 by electronic means bersama dengan fasal 3, iaitu di mana dimasukkan sekali selepas perenggan E dengan perenggan yang berikut, to promote feelings of ill will, hostility or hatred between persons or groups of persons on the ground of religion. Jadi saya nak ikatkan dua-dua perkara ni sekali dengan membahas, nak menunjukkan contoh kepada apa yang berlaku baru-baru ni di negara Perancis. Apa yang berlaku pada satu majalah mingguan yang dipanggil Charlie Hebdo, yang mana majalah ini yang telah diwujudkan berpuluh tahun, Tuan Speaker, di mana majalah ini menghina agama Islam, bukan melalui tuduhan yang agresif, tetapi melalui sindiran, melalui penggunaan kartun, melalui penggunaan perli-merli, yang mana The Prophet dengan izin telah digunakan dalam pembentukan kartun, yang mana pada sejarah yang saya nak sebut di sini, pada tahun 2007, yang mana editor tidak didapati bersalah, 2005, 2011, dan baru-baru ni terdapatnya pembunuhan di mana 10 daripada jurnalis mereka campur 2 telah dibunuh ataupun mati disebabkan oleh apa yang berlaku kerana menghina agama. Mereka, polis di Perancis menuduh golongan-golongan teroris, tetapi sejarah telah membuktikan persatuan-persatuan Islam di negeri Perancis telah menggunakan sistem undang-undang dengan menyaman atas tuduhan fitnah dan sebagainya. Mereka kalah. Jadi apa yang berlaku di segi sejarah, kalau kita tengok, kita boleh google cerita ni. Presiden Sarkozy sendiri masa dulu memberi sokongan kononnya atas kebebasan bersuara. Kemudian Presiden Hollande juga yang mengganti Sarkozy juga mengatakan kerana atas kebebasan bersuara, kerana kerajaan kepimpinan negara mereka berpegang kepada unsur kebebasan bersuara, tak pasal-pasal kematian kepada para wartawan. Cuba Tuan Speaker kita bayangkan, saya nak berbahas dalam isu tanggungjawab negara, tanggungjawab pemimpin. Masalah kita hari ini, saya dengar sahabat-sahabat kita berbahas, banyaknya berbahas atas perbahasan perasan. Mereka menganggap kononnya pindaan yang berlaku ni adalah kerana nak mengejar mereka. Saya dan sahabat-sahabat di Barisan Nasional agak terperanjat. Kalau kita sayangkan negara, fasal yang telah diwujudkan ini memang dilihat sebagai satu fasal yang perlu kita wujudkan pada hari ini. Saya nak mengambil contoh yang kedua, Tuan Speaker, di Amerika Syarikat, hate crime, iaitu jenayah membenci. Ini saya nak tunjuk tentang 3 orang Islam yang telah dibunuh oleh jiran yang berumur 46 tahun. Minta laluan. Kejap, 2 perempuan, 1 lelaki berumur 23 tahun. Goping. Saya nampak ya, Mat. Saya nampak. Biarlah Tunggu saya bahas. sebentar ya, Mat. 23 tahun, 21 tahun, 19 tahun bergaduh kerana parking kereta di North Carolina. Dan katanya daripada siasatan, jiran ni dah memang takut dengan jiran orang putih ni. Dia dah takut dah lama dah. Macam adanya kebencian kepada orang Islam. Tiba-tiba dibunuhnya 3 serentak kerana parking kereta. Dan saya nak cakap sebelum sahabat saya nak tanya soalan ni, saya nak bercakap bahawa
Yang di Amerika Syarikat, negara yang kononnya begitu bebas sekali, melihat cabaran mereka ialah hate crime, yang mana mereka berhadapan dengan kebencian, bukan saja atas agama, tetapi atas bangsa, atas jantina, atas keturunan, yang mana pembunuhan dan kematian semua berlaku atas kebencian. Jadi soalan saya, Tuan Speaker, adakah kerajaan Malaysia nak tengok kematian kepada wartawan, pembunuhan kepada ahli politik, baru kita nak buat pindaan pada akta hasutan? Ini bukan tanggungjawab kerajaan Barisan Nasional. Kita bertanggungjawab menentukan supaya perkara ini tak berlaku. Kerana pada hari ini, Tuan Speaker, sosial media ni walaupun boleh dilihat sebagai satu bentuk komunikasi yang begitu maju, ia boleh juga menjadi komunikasi yang membunuh masyarakat dan juga satu bangsa. Silakan. Ya, Gopeng. Terima kasih Datuk Yang Ketua dan pengarang. Saya berminat khususnya berkenaan dengan fasa 2 yang disebut oleh pengarang tadi berkenaan dengan elektronik media, dan ini harus dibaca bersamaan dengan fasa 3C, pindaan fasa 3C, di mana cost to be published. Ini bermakna dalam kedua-dua fasa tersebut implikasi yang besar. Bukan setakat content provider itu bertanggungjawab atas konten yang disebar itu, tetapi mereka, media yang bertanggungjawab, hardware yang bertanggungjawab pun boleh disebut sebagai cost to be published. Jadi kalau kita pakai macam tu, misalnya kalau kita balik kepada isu Charlie Hebdo, memang kita tahu kartun tersebut memang hina kepada Islam. Saya bukan Islam, saya pun setuju, dan ini tidak sepatutnya berlaku. Tetapi kalau kita gunakan perkara tersebut, kalau kartun sedemikian di-upload melalui YouTube, melalui Google dan sebagainya, adakah kita akan menganggap bahawa mereka ini terlibat dalam kelakuan hasutan ini? Jadi bagaimana kita nak asingkan yang perkara-perkara melalui internet yang tidak ada sekatan sempadan, dan bagaimana kita nak, adakah pengarang akan mencadangkan supaya kerajaan tubuhkan satu censorship board untuk internet content dan sebagainya? Jadi ini soalan-soalan yang saya harap pengarang boleh beri pandangan. Sekian. Terima kasih Gopeng. Tadi sahabat saya Kuala Selangor, dia dah keluar pun, dia dah cakap tadi tentang SKMM. SKMM perlu. Saya bersetuju separuh daripada yang mana Gopeng cakap, tetapi bagi saya SKMM perlu melihat semula undang-undang yang ada, peraturan yang ada, yang mana perlu disamakinikan dengan pelaksanaan kepada pindaan yang berlaku ni. Sebab saya tengok pada hari ini, antara cabaran paling besar dalam media sosial ialah puncanya kita tidak tahu. Kadang-kadang orang boleh letakkan dan menuduh kepada kita, tetapi kita tahu di dalam akta hasutan ini pembelaan tu memang ada. Ini bukan satu akta hasutan yang mana macam preventive order yang berlaku pada POKA dengan SOSMA, yang mana belum apa-apa prevention itu dilaksanakan. Tetapi ini adalah sesuatu yang kita tengok sebagai satu akta yang memang bagi saya dilihat sebagai satu akta sebagai bentuk amaran sebelum berlakunya mana-mana kejadian yang berlaku seperti di negara-negara luar. Dan kedua, jawapan saya pada Gopeng ialah, kalaulah Presiden Hollande ataupun Sarkozy di Perancis begitu bijak macam Datuk Seri Muhammad Najib, tak ada pembunuhan kepada wartawan yang berlaku dalam Charlie Hebdo tu. Cuba tuan-tuan tengok kes 2015 dia bunuh, tapi 2011 tu dia tiap-tiap minggu dia sakitkan hati orang Islam dalam print media, dalam online media, sebab dia merasakan kalau dia nak buat lawak, tak apalah, tak ada hal. Cuba kalau berlaku dalam negara kita, lawak kepada the Prophet, lawak kepada Jesus Christ. Cuba kita bayangkan negara kita yang masyarakat majmuk, yang bukan saja orang Islam, orang Kristian, orang Tionghoa, orang Hindu, tetapi pelbagai, terutama sekali di Sabah dan Sarawak. Jadi saya agak terperanjat kalau kita sebagai ahli parlimen mewakili rakyat, sebagai yang bertanggungjawab di segi undang-undang, berbahas hanya disebabkan kita merasa perasaan seolah-olah pindaan ini nak tangkap kita. Kita rasa seolah-olah kita ni lah yang dibuat, terlampau hebat sangatlah kita ni pembangkang. Menteri Dalam Negeri tak ada kerja lain, cari undang-undang nak tangkap pembangkang. Excuse me, sorry lah, malu saya. Kita bercakap tentang rakyat.
25 juta rakyat. Kita bercakap tentang generasi muda. Budak 19, 21, 23 tahun dibunuh buta tuli, Tuan Speaker. Adakah kita nak anak-anak kita disebabkan social media hate crime? Bukan lagi cyberbullying yang bully anak-anak di sekolah. Tuan Speaker. Ya. Bagi saya. Nak bagi Ahmad? Sila. Terima kasih pengarang. Saya nak tanya apa pendapat pengarang. Tadi saya dengar dalam perbahasan tadi, ada di antara pemimpin sebelah sana cerita satu-satu Pakatan Rakyat, pemimpin Pakatan Rakyat kena tangkap atas akta ini. Tapi kita tak dengar pula cerita orang-orang awam lain yang kena tangkap atas perkara ini. Adakah pemimpin adakah pemimpin Pakatan Rakyat betul-betul tak sedar diri kebebasan bercakap? Adakah mereka menolak semata-mata kerana takut pemimpin mereka ditangkap? They just want to talk whatever they want to say. Pada pendapat saya, mereka menolak akta ini disebabkan oleh perkara ini. Apa pendapat pengarang? Pengarang sedikit boleh tak? Sedikit Saya jawab dulu lah, nanti lupa je. It's okay, I'll give the floor. No, let me finish him first. Bagan Serai, saya nak cakap satu perkara. Akta ini, pindaan ini, bukan saja bila diluluskan, ahli politik pembangkang yang konon dipantau, kita pun akan dipantau. Kita pun tak bebas. Main cakap, main ceramah, duk jolok. Bila orang marah, bunuh, benci. Ini akta adalah untuk semua. Jadi janganlah dia orang perasan dia orang seorang dipantau polis. Kita orang politik. Kadang-kadang kita berceramah. Kadang-kadang kita memperjuangkan parti kita. Kita bercakap tentang bangsa, tentang agama. Tetapi dengan ada akta ini, seolah-olah secara tidak langsung ataupun langsung mengingatkan kita tentang batas bila kita berucap, batas bila kita bercakap, batas bila kita berkomunikasi supaya kita menjadi wakil rakyat yang bertanggungjawab. Silakan. Terima kasih pengarang. Pengarang dan kami sama-sama merupakan pengamal undang-undang. Saya bagikan satu contoh. Tadi pengarang kata kita seolah-olah hanya berdasarkan kepada emosi. Tetapi saya bagi contoh. Di bawah amendment ini, seditious tendency. There's no certainty of seditious tendency. Who is going to interpret that? Then, saya bagi contoh. Katakan seorang Muslim, penganut agama Islam, dia tidak gembira dengan keputusan JAKIM. Okay? Kemudian dia mengutuk keputusan JAKIM. Adakah ini merupakan hasutan? Dan ini akan terjatuh kepada terjemahan siapa? Maka ini adalah subject to selective prosecution. That is what we are worried. Dan saya nak tanya juga kepada pengarang, jika undang-undang ini betul-betul bagus, mengapa ketika ini United Nations, UN High Commissioner for Human Rights Dah cakap dah tadi. Yang tadi saya dah cakap. Tak payah ulang telah pun mengatakan undang-undang ini sebenarnya mencabuli perlembagaan. Manalah kita United Nations, bangsa-bangsa bersatu, mereka takut image Malaysia akan tercemar. Apakah pandangan pengarang? Taiping, terima kasih lah. Taiping Society United Nations. Mungkin Taiping lepas ni boleh jadi wakil rakyat United Nations lah. Tapi Taiping, Singapura ada undang-undang lagi dahsyat pada undang-undang kita. Tak ada masalah pula dengan United Nations. Tak ada masalah pula. Itu sebab saya kata, masalah dengan pembangkang ni, saya minta maaf lah kawan-kawan saya ni pun. Jangan banding dengan Singapura juga. Saya nak sebut di sini saya nak sebut. No, biar saya cakap, this is my floor. Come on lah. Takkan kita tak ada kebebasan? Ni masalah dia. Semua orang tak boleh cakap, dia seorang boleh cakap. Pasal dia ni, dialah sebenarnya yang tak faham kebebasan bersuara. Dia tak faham. Dia semua boleh, kita semua tak boleh. Ini macam mana? Kalau dalam Parlimen Malaysia kita angkat sumpah pun kita tak boleh berucap dan berbahas, macam mana mereka boleh nak jadi kerajaan? Habis undang-undang ni tantang semua kita dia tangkap. Sebab itulah pembangkang sebenarnya. Ya, lembah pantai biarlah saya cakap. Saya tak ada masalah. Saya tanya. Kejap, silakan. Lembah pantai. Tak kasihkan dia mengajuk ke sini. Ya. Terima kasih pengarang, terima kasih Tuan Speaker. Saya terdengar apa yang disebut oleh Hormat tadi. Pertama, kes berkait dengan Charlie Hebdo yang tentunya kita tahu memang menjadi kes yang dilaporkan di seluruh dunia. Tapi yang berhormat, kes tersebut tidaklah dimuatkan atau mampu dimuatkan dalam konteks Malaysia. Kenapa? Antara sebahagian daripada argumen yang kita bawa hari ini adalah merujuk kepada janji Perdana Menteri yang mengutarakan sebab-sebab kenapa akta hasutan harus dimasukkan. Dan keduanya ni, draft undang-undang rekonsiliasi dan hubungan harmoni kebangsaan nasional, National Harmony and Reconciliation Bill, untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang disebutkan Yang Berhormat. Jadi pada saya, bila bercakap tentang gunakan alasan yang berlaku di Perancis dan memuatkan dalam kerangka Akta Hasutan, tak tepat. Ya? Cuba mengaburi mata rakyat daripada masalah utama yang kita hadapi. Itu pertama. Kedua, Yang Berhormat. Yang Berhormat kata kita ada hak nak bersuara di sini. Saya boleh katakan, rujuk saja kes Mark Coding, Ahli Parlimen Negeri Sarawak tahun 1978. Ya? Sabar Yang Berhormat. Sabar. Ya. Maaf thank you Datuk Speaker. Ya, akhirnya Mark Coding ini dijatuhkan hukuman bersalah atas ucapan yang diutarakan dalam parlimen. Maksudnya dengan segala pindaan pada hari ini, there is no such thing as parliamentary immunity, Yang Berhormat. Jadi saya nak maklum, bila masa kita merangka penyelesaian yang kita pinta Lembah pantai adalah, bahaslah nanti, biarlah saya bahas. Saya nak jawab soalan, tak ada masalah. Elaklah Lembah pantai. Kita boleh bahas, tak apa-apa, saya nak jawab. Saya nak jawab. Ni masalah ni lembah pantai ni yang saya betul-betul kesian lah. Sebab masalah dia, kalau betul-betul nak ubah undang-undang ni, tunggulah jadi kerajaan. Gombak boleh, pematang power dah tak boleh dah. Gombak boleh, lembah pantai pun boleh, tak ada masalah. Tetapi selagilah pekan menjadi pemimpin kepada majoriti dalam Dewan ini, kita Ahli Barisan Nasional akan menyokong. Sebab kita tahu bahawa rakyat memerlukan perlindungan. Silakan Baling. Ya, Baling. Terima kasih Datuk Timbalan Bertua, terima kasih Pengerang. Saya dengar bahasan Yang Berhormat Pengerang tadi. Ini isu agama. Apakah kepentingan cadangan pindahan hasutan ini kepada agama yang diamalkan dalam negara ini? Sebab kita semua sedia maklum sebelum ini peruntukan, tiada sebarang peruntukan dalam soal agama yang tercatat dalam Akta Hasutan. Justru kita semua sedia maklum, Kerajaan Barisan Nasional dan UMNO amat begitu prihatin untuk menjaga dan begitu peka dengan menentukan keharmonian untuk menjaga semua kaum. Jadi saya harap hari ini yang saya nak tanya kepada Yang Berhormat Pengerang tadi ini, apakah kepentingannya? Yang kita semua tahu pada hari ini, sensitiviti berkaitan dengan agama ni. Saya ada pengalaman di Parlimen Baling saya, mereka letakkan kepala babi dalam masjid, sehingga kan nak mengganggu gugat keadaan keselamatan, tapi alhamdulillah dapat diatasi. Jadi ini semua di antara perkara yang kita kena ambil kira. Saya dengar perbahasan daripada belah sana tadi, sehingga lari tajuk banyak sampai tak tahu langsung. Nanti saya bagi contoh. Kalau kita tahu hukum hakamnya, halal dan haramnya, di mana ada pemimpin-pemimpin di belah sana masuk ke dalam surau, ke dalam masjid, khususnya di Serdang dan beberapa tempat. Mereka kena tahu halal haramnya untuk masuk. Kalau perempuan masuk, kalau setakat sebagai wakil rakyat, pergi buka puasa di luar kawasan pekarangan masjid, tak ada masalah. Tapi bila masuk dalam masjid, entah bocor ke tak bocor ke, mana kita nak tahu. Jadi saya nak tanya Pengerang, bagaimana mereka boleh lakukan Tolong suruh Baling. Apa dia? Apa yang you tadi sebut? Apa dia? Apa yang Baling sebut tadi, bocor-bocor ni? Pipe bocor apa masalah? Apa yang saya kata bocor? Itulah Saya kamu ingin salah dapat tafsir. ini Saya tak kata, saya Datuk Speaker, ini keterlaluan. Ini keterlaluan. Apa masalah? Ini keterlaluan. Pipe bocor. Jadi saya nak tahu hukum dan desensi Pengerang. Baling tak hormati mak dia, ibu dia sendiri. Baling tak hormat. Saya tak boleh layan orang. Isteri dia bodoh tak apa. Pak, bangun seorang-seorang ya Mat, bangun seorang-seorang ya. Apa dia? Yang lain dulu, seorang-seorang. Cara dia berucap. Minta dia tarik balik Datuk Speaker. Ini adalah satu This is the proper way. This is the proper way standing order. Bukan semua bangun bercakap. Tidak ada tafsiran. This is the proper way in Parliament. Court invoke standing order. Jadi maksudnya Ya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Bila pula saya bagi dia kebenaran nak bercakap? Sebentar, standing order, standing order Mat. Sepang. Pengarang. Peraturan masyarakat. Pengarang, standing order. Ya, standing order. Ya, semua tak faham peraturan masyarakat juga, semua tak faham.
Kapal. Pengerang, duduklah pengerang. This is point of order. Pengerang, duduk. Kapal. Okey. Yang Muhammad kapal. Kapal. Yang Muhammad kapal. Duduk. Yang Muhammad kapal. Yang Muhammad kapal. Pengarang duduk, pengarang. Saya minta yang lain diam. Yang Muhammad, terpenuh macam ni Yang Muhammad. Kalau ada perbahasan yang di luar batas peraturan masyarakat, tak payah bangun semua memekik. Angkat buku standing order. Saya tidak boleh dengar semua, saya ada 2 biji telinga saja. Okey. Ya, Sepang. Okey. Terima kasih. Okey, cool. Terima kasih kepada Datuk Seri yang kedua. Saya ingin membuat bantahan terhadap ucapan Baling tadi atas 3610A, 3910C dan juga 3612. Pertamanya beliau mengatakan kenapakah mengajak orang-orang bukan Islam dalam masjid. Saya rasa kalau Baling tidak mahir dalam perundangan Islam, dalam Islam ni, jangan cakap. Walaupun jadi pengurusi tabung haji, jangan ingat kita ada qualification untuk cakap. Saya nak beritahu dengan Baling, saya membantah kerana Rasulullah sendiri membenarkan rombongan orang Kristian Najran berada di Masjid Nabi. Dan apabila tiba waktu asar, mereka minta untuk semayang dalam masjid. Boleh baca dalam buku Yusuf Al-Qaradawi. Jadi kenyataan beliau adalah mengelirukan, dan kemudiannya menyatakan pula ucapan yang berkata bocor, sudah tentulah dia merujuk kepada wanita. Yang ini satu memang tak bertanggungjawab. Saya minta supaya diambil tindakan di bawah 3612. Tambahan Tuan Speaker, nak ingatkan sebelumnya mantan ahli parlimen Batu Gajah telah berjaya dalam memberi kinabatangan ketika itu, ingatkan kinabatangan kerana perkataan-perkataan yang menghina wanita. Jadi saya pohonlah panduan berkinabatangan juga supaya tak diulangi. Terima kasih. Saya sudah ngantuk-ngantuk, Tan Sri dipanggil lagi. Saya minta supaya Tan Sri, saya minta supaya Baling dirujuk kepada mesyuarat yang patut digunakan pakai 36(4), iaitu tidak boleh menggunakan perkataan-perkataan seksius rima. Ini sudah kita ubah baru-baru itu, kurang daripada itu. Jadi Baling, tolong Baling tarik balik perkataan yang dibuat itu. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya tak ada berniat cakap pasal wanita. Saya tidak sebut. Saya kata kalau bocor. Sudah alam berhormat yang lain. Dua alam berhormat. Boleh paksa saya tarik balik. Tak boleh. Saya tak ambil berujak. Saya tak ambil itu balik. Ini pesan campur. Sudah alam berhormat. Balik Sepang. Balik alam berhormat. Sepang. Duduk. Tan Sri Speaker. Betul kawan duduk. Tan Sri Speaker. Alam berhormat Baling. Tan Sri Speaker. Baling. Saya tidak niat. Duduk dulu alam berhormat. Ahli-ahli yang berhormat yang lain jangan campur. Sudah saya buat keputusan bahwa ia diperlu tarik balik. Kalau yang berhormat Baling tidak tarik balik, bermakna saya akan keluarkan yang berhormat Baling. Simple as that. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya tarik balik, walaupun saya tak cakap, saya tarik balik. Tapi saya tidak ada niat. Saya tak ada niat. Ahli yang berhormat yang lain duduk. Saya tidak ada niat. Tan Sri Speaker. Ahli yang berhormat yang lain duduk. Lembah pantai duduk. Saya yang buat keputusan. Kalau semua berdiri begitu, buat apa? Bermana kamu pun tidak mengikut peraturan masyarakat. Peraturan masyarakat mengatakan 35, 1 dan 2 tidak boleh berhujah kalau tidak dipanggil. Jadi bermana saya arahkan Baling keluar, Lembah Pantai keluar, yang mana tadi? Koloi keluar, Sepang pun keluar, Batu Kawan pun keluar. Kalau misalnya kita buat begitu, jangan.
baling untuk menarik balik, dan mohon maaf tidak ada qualification, mesti total, karena itu adalah peraturan masyarakat. Sila tarik balik. Okey, terima kasih. Saya tariklah. Kalau mereka salah sangka, saya tariklah. Masih. Tadi siapa yang berhujah? Sila Penggerang. Berapa lama lagi Penggerang? Tak ingatlah Tuan Speaker, banyak sangat gangguan. Okey, seminit dua lagi lah. Sila. Seminit dua? Alamak Tuan Speaker. Tuan Speaker bagilah saya 5 minit. Saya waktu Penggerang tadi berhujah, saya baru masuk salat asar. Selepas itu saya wirid panjang-panjang 15 menit. Penggerang sudah berucap berapa lama? Saya dengar semua itu. Sila, seminit dua lagi. Tuan Speaker betul. Tapi agaknya masa Tuan Speaker tengah wirid tu, Tuan Speaker memang tak tahu bahawa ramai-ramai ni mengacau saya. Jadi 15 minit tu dah tolak. Sila teruskan, sila. 5 minit Tuan Speaker, saya sila teruskan. Keluar pada Dewan. Ya. Tuan Speaker, sebenarnya tak apalah Tuan Speaker, sebab Tuan Speaker ni saya betul-betul rindu kat Tuan Speaker sebab dah lama tak nampak. Saya cakap kesimpulan saja Tuan Speaker, kesimpulan saja. Lemah Bantai sebut pasal yang berlaku di senario Perancis dengan Malaysia berbeza. Saya nak cakap Perancis, Muslim community dia minimum, tak banyak macam kita majoriti. Itu pun boleh berlakunya pembunuhan kerana satu kartun yang berlaku dalam majalah mingguan yang dianggap sebagai jenaka, menyebabkan masalah agama, salah tafsir. Dan saya dapat bacaan bahawa rupanya daripada pembunuhan di Charlie Hebdo tu, 1,000 orang Islam di Perancis masuk ke Syria sebab mereka nak menjadi penyokong kepada ISIS, sebab mereka marah ikut prosedur undang-undang kalah, beritahu orang politik tak nak dengar, presiden zalim, macam-macam lah, mereka tak puas hati jadi ISIS. Jadi kita tak nak bila dalam isu agama pun salah tafsir kerana kita masyarakat majmuk, adanya kata perasaan yang begitu terganggu. Jadilah daripada apa yang kita bau-bau ni dengan lulusan POTA ni, bahawa adanya mereka, semangat-semangat mereka, bau-bau mereka. Itu sebabnya Tuan Speaker, undang-undang kita perlu lihat dengan posisi niat baik, bukan niat jahat. Tetapi masalahnya kalau pembangkang bila dia bercakap semua atas niat jahat, kalau macam itu Tuan Speaker, macam mana nak buat undang-undang? Semua tak kena, semua tak boleh. Jadi kita Barisan Nasional berpegang kepada mengikuti undang-undang. Jadi undang-undang Akta Hasutan ini membantu dalam cabaran media sosial, dalam cabaran agama pada hari ini. Dengan itu saya berharap Tuan Speaker, kerajaan jangan gentar, Menteri Dalam Negeri jangan takut, jalan terus jalan, lawan terus lawan, lulus terus lulus. Undang-undang Akta Hasutan ini untuk kebajikan rakyat Malaysia yang pelbagai majmuk. Pengarang menyokong Tuan Speaker. Terima kasih.